Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada bangsa mekanika. Hari ini kita nak review sebuah kereta yang rare. Toyota CHR ni tidaklah rare secara umumnya, tapi unit yang ini rare. Mungkin satu-satunya ada dalam Malaysia. Kereta recon, kereta import terpakai. Toyota CHR GR Sport. Tapi seperti biasa, kepada anda yang mungkin baru first time jumpa channel Mekanika Malaysia, kami mohon bantuan anda untuk menyokong kami dengan menekan butang like, butang subscribe, butang share dan juga butang lonceng. Kami juga ada di Facebook, ada di Instagram dan juga ada di TikTok. Bantulah kami dengan menyokong platform-platform social media kami. CHR GR Sport. GR stand for Gazoo Racing. Gazoo Racing ni adalah sayap perlumbaan Toyota. Toyota dia masuk Nürburgring 24 hours, dia masuk rally, FIA rally, dia masuk Dakar menggunakan ni jenama pasukan dia Gazoo Racing ataupun GR. Okey, dia bermula lama lah, awal tahun 2000 macam tu. Masa itu Presiden Toyota sekarang, Akio Toyoda, dia belum jadi presiden lagi. Masa tu dia naik presiden. Okey, Toyota ni dia macam family punya company. Jadi Akio Toyoda ni sebenarnya cucu, bukan cicit kepada founder Toyota. Akio Toyoda salah satu daripada presiden ataupun pemilik syarikat kereta yang memang dia minat kereta dan dia berlumba. Akio Toyoda seorang racer. Jadi bila dia naik jadi presiden pada tahun 2009, bila dia dah ada kuasa, come on, kita tak nak buat lagi kereta-kereta boring. Let's go, kita buat kereta-kereta yang menarik. Maka start daripada situ, lahirlah model 86, lahirlah model LFA, lahirlah model ISF, kemudian lahirlah Supra balik apa semua kan. Itulah bermulanya era baru Gazoo Racing. Cuma pada 2019 barulah dia streamlinekan produk-produk dia mengikut jenama di bawah satu batch. Jadi lahirlah GR Corolla, GR Yaris dan juga GR Supra. Ini tiga core performance model Toyota. Bagaimanapun, dalam core performance ni dia ada model-model street, model-model jalanan yang menggunakan kit GR. Jadi nama GR tu dia tidak letak di depan. Dia tidak sebut GR Corolla, dia sebut contohnya Vios GR Sport, Hilux GR Sport, CHR GR Sport, Alza GR Sport. Lebih kurang macam tu lah. Jadi nama GR Sport dia kemudian. Jadi GR Sport ni adalah model naik taraf yang kebanyakannya tidak melibatkan enjin. Dia upgrade dari segi kosmetik, rim, dalaman, suspension, braking, benda-benda macam tu saja. Jadi ada orang dia memang nak GR tapi dia tak nak yang terlalu GR. Dia tak nak kereta yang susah bawa apa semua. Dia nak kereta-kereta yang simple tapi nampak GR tetapi tidak GR. Macam mana tu? GR Sport itu sendiri jenama di bawah Toyota tadi. Okay, dia ada banyak model. Contohnya yang paling senang nak faham, kita ada Vios GRS, kita ada Corolla Cross GRS, kita ada Toyota Hilux GRS. Itu dekat Malaysia. Dekat pasaran dunia, dekat luar, dekat Jepun, dekat Thailand, UK, Europe semua, dia ada model GRS yang lain. Contohnya CHR GRS, ada RAV4 GRS, ada Daihatsu pula, Toyota Copen GRS, ada macam-macam model GRS. Even Corolla Wagon tu pun ada model GR Sport dia yang sendiri. Yang ini pula unit daripada Jepun, CHR GR Sport. Namun, CHR punya GR Sport ni dia unik sikit sebab dia terbahagi kepada pasaran negara yang berbeza. Contohnya dekat UK punya GR Sport tidak sama, dekat Thailand punya GR Sport tidak sama, dekat Jepun punya GR Sport. Dekat UK dia guna enjin 1.8 dengan 2.0. Dekat Thailand dia guna enjin 1.8 hybrid dijadikan GR Sport. Dekat Jepun dia gunakan 1.2 turbo dan juga 1.8 hybrid dan juga 2.0 model NA biasa menjadi GR Sport CHR. Salah, CHR GR Sport. Yang ini unit daripada Jepun. Yang ini pakai enjin 1.2 turbo. Yang ini juga manual 6 speed. Dari segi kosmetik, CHR GR Sport version Japan adalah yang paling GR sekali pada pandangan mata saya. Sebab bagi saya, kalau dia nak jadi GR,
First, muka depan dia. Okey, kalau kita tengok lower end grill dia, memang dia 4 segi sama macam bentuk GR Yaris dan juga GR Corolla. Ini bagi saya ada identiti wajib sebuah GR. Kalau model UK dengan model Thailand tak sama dengan yang ni. Dia masih ada curve-curve macam tu. Okey. Dekat depan juga kalau kita tengok CHR ni sendiri, bentuk dia memang dah lain daripada lain segala jenis kereta yang ada dalam dunia. Lampu dia kalau kita tengok daripada tengah dia habis nak sampai hujung fender, tinggal fender pula dah. Fender sampai tinggal sejengkal je nak kena dekat cermin. Memang bentuk dia sendiri adalah sangat dramatik dan luar biasa berbanding model-model Toyota yang lain atau model-model kereta yang lain. Ini adalah reka bentuk yang berani pernah keluar pada tahun 2016. Sampai hari ni pun nampak masih sporty, masih agresif. Kalau untuk model GR Sport ni, nampak dia ada trim-trim hitam ni dan juga bawah-bawah hitam macam ni. Jadi kalau daripada depan, lower end green ni pun kita dah boleh tahu, yap, ini adalah CHR GR Sport. CHR ni sendiri bukanlah kereta yang besar, dia lebih kepada bentuk hatchback je. Kalau tengok bumbung dia, nampak saya tinggi sini, bumbung dia rendah, dia lebih kurang hatchback saja. Tapi sebab reka bentuk design dia, dia menjadikan kereta ni duduk dalam kelas crossover ataupun SUV. Kereta ni kecil daripada HR-V, kecil daripada Corolla Cross, kecil daripada, mungkin dia kecil lagi daripada X50. Tak besar mana kereta ni. Tapi untuk GRS, GR Sport CHR, dia dah pakai rem 19 inci daripada kilang. Maksudnya kalau kita memang jenis suka yang stylo, suka kosmetik, tak perlu dah tukar rem. Rem dia tu sendiri pun memang cantik, dia flush dengan body. Dan juga di sebalik rem tu boleh nampak brake standard tu dia cat dengan warna putih dan juga logo GR. Again, ini adalah keunikan GR Corolla, CHR, nampak? Dia tertutup atau terlindung dekat bahagian belakang dia, handle pintu macam HR-V, menjadikan kalau tak ada line-line ni yang dia pasang ni, abang je pasang line macam ni. Dia jadi nampak macam coupe, nampak macam dua pintu. Dan drastiknya design CHR sendiri, kita boleh tengok dekat bahagian belakang dia. Spoiler dia ni memang sebenarnya panjang, tapi sebab curve cermin belakang dia ni, dia tidak tegak macam hatchback, dia lebih kepada macam kereta sedan, nampak? Jadi spoiler ni tersorok, sebenarnya dia sangat-sangat agresif. Apatah lagi kalau kita tengok dekat bentuk bahagian belakang ni. Kalau saya suka tengok kereta ni daripada belakang sebab ia adalah satu design kereta moden Toyota yang bukan saja berani tetapi sangat berani, menjadikan Toyota Malaysia terpaksa stop pengeluaran dia sebab kereta ni tak berapa laris dekat Malaysia. Kereta ni kalau anda nak tahu masih dijual di pasaran global. Jadi, apa beza CHR biasa dengan CHR GR Sport? Dalam dia boleh nampak dia perbezaan yang ketara lah. Contohnya, dia punya seat ada logo GR, dia punya steering ada logo GR dan dia juga dia punya push start button dia ada logo GR, tapi tak tahulah kenapa mamat Jepun ni dia pergi tukar yang logo yang biasa. Padahal GR tu memang rare. Sama juga macam video-video GR Sport yang kami review dalam 5 pelancaran yang Toyota Malaysia buat tu lah. Okay. Bahagian dalaman kereta ni, waktu dia keluar sekalipun, banyak orang kata dia memang satu design yang berani. Contohnya dekat bumbung dia, entah apa ada kotak-kotak macam ni kan. Tapi untuk GR Sport ni, dia warna hitam. Kalau yang biasa CHR bumbung dia warna grey. Okay, apa lagi yang menarik? Nampak tak dia punya panel pintu ni? Dekat tepi ni, corak dia corak-corak macam pixel macam ni, dia bersambung dekat bahagian bawah dan juga dekat bahagian tu. Side step dia ada macam pixel-pixel macam tu. Saya rasa Toyota dia cuba untuk menjadikan kereta ini luar dan dalam dia seimbang. Jadi trimming-trimming ataupun sentuhan-sentuhan macam ni memberi kesan, memberi aura bahawa kita bawa masuk kereta ni luar sporty, dalam pun sporty lah. Untuk pengetahuan anda, ini adalah unit recon daripada Jepun dan kita tahu unit-unit daripada Jepun biasanya dia akan ada isu sini tulisan Jepun, sini tulisan Jepun. Infotainment yang ni macam dah tak boleh tukar kan. Tapi unit yang ini dia dah dalam English. Bagus juga ni daripada, maksudnya kita tak payah ni lah. Semua dalam English. Bagus, tak payah nak tukar player lagi. Okey, tadi saya cakap pasal size. Untuk bahagian depan, kalau kita duduk memang selesa, legroom apa semua cukup. Saya memang tak akan komplain lah kalau saya memandu. Belakang tak tahu lagi lah. Okey,
Dari segi safety, dia memang dah ada Toyota Safety Sense. Cuma yang ini dia belum ada ACC, Adaptive Cruise Control. Dia punya cruise control je adalah cruise control yang biasa saja. Stop and go traffic semua tu, auto detection semua tu tak ada. Tapi dia ada lane keep assist apa semua. Okey, sekarang kita set dulu seat ni untuk saya duduk. Jadi saya duduk dekat, saya lupa nak cakap, steering dia ni kecil sikit daripada CHR biasa. Dan steering ni kalau tak salah mata saya, ini daripada steering 86 ni, 86 model facelift. Macam ni lah steering ni. Okay, kita set dulu steering. Kita tengok dekat belakang dia pula. Agak mengejutkan untuk sebuah kereta yang daripada luar kita nampak dia macam kecil, geram duduk belakang ni. Tapi untuk saya yang 178 cm, nampak ruang kaki, ruang bahu, lutut, kepala. Kepala ni banyak lagi sebenarnya. Ini unik sebab kalau kita tengok daripada bahagian luar, nampak macam dia sloping roof. Dia punya bumbung tu menurun kat belakang kan. Tengok cermin belakang ni, nampak macam dia slope macam tu ke belakang. Tapi sebenarnya ia adalah ilusi design. Sebenarnya yang turun tu bukan bumbung, tapi dia punya garisan tingkap. Tengok betul-betul kat luar. Garisan tingkap dia tu yang turun, tapi bumbung dia stay tinggi. Jadi bumbung dia almost rata je daripada depan sampai belakang. Ini adalah kebijaksanaan space. Bijak. Bagi saya, kalau saya duduk belakang 2 orang, maknanya kereta ni naik 4 orang, selesa. Jalan jauh pun no worries. Cuma saya ada satu isu. Ini. Jadi bila cermin ni dikecilkan, jadi terasa macam agak lemas dekat sini. Ada sedikit claustrophobic sebab ni dia blok terlalu banyak. Untuk jalan jauh mungkin kita rasa lemas sikit. Lemah dalam air aku, lemah. Ini enjin Toyota CHR spek Japan. Okay, Japan saja yang ada spek 4 silinder 1.2 turbo. 115 horsepower dan 185 Nm of torque. Akan tetapi, unit yang ini, yang rare ini datang dengan transmission 6-speed manual dengan rev matching. SUV manual dengan rev matching. Nak buat apa? Nak berlumba ke? Mungkin dia nak bagi spiritual driving. Contohnya kita pergi togel ke, kita panjat genting ke. Jadi kita lebih enjoy bawa kereta-kereta manual. Okey, kalau dah manual macam ni, mestilah kena buat suspension. Betul. Kereta CHR GR Sport spek Japan ni, suspension dia lain. Tuning suspension dia, spring rate dia memang lain berbanding CHR yang biasa. Dia punya steering respon dia juga lain. Dia tuning balik supaya sesuai dengan karakter enjin dan juga suspension, dan juga brake kereta ni juga lain. Itu dari segi tuning. Dari segi komponen mechanical, yang ini dia ada center strut, center brace dia pun memang dah ditambah, dan juga yang dia ada anti-roll bar tambahan untuk menjadikan kereta ini lebih sedap, lebih enak dipandu. Saya rasa kalau setakat nak enjoy bawa dalam track sepang, ya, kita tak bercakap lah pasal buat masa bawah 3 minit macam tu lah. Tapi untuk enjoy driving, saya rasa kereta ni serve the purpose. Okey, itulah tadi serba sedikit tentang Toyota CHR GR Sport 1.2 Turbo Japan Spec. Kepada anda yang berminat, mungkin rasa nak beli, berapa harga dia? Harga kami bagi dekat bawah punya link tu. Anda tanyalah sendiri berapa dia nak jual. Dekat mana? Dekat NSK depan PGRM Ceras, Pasukan Gerak PGRM pula, PGA Ceras. Boleh datang sini untuk tengok kereta ni depan mata. Bila lagi nak beli SUV turbo manual, ini mungkin satu-satunya pilihan ada dekat Malaysia. Betul, saya setuju. Waktu CHR keluar dulu, orang tengok, "Woi, apa pasal pelik je kereta ni? Woi, bentuk dia macam ni, dalam ni." Orang cakap macam tu pula. Sebenarnya orang yang sama bila Toyota keluar, contohnya Toyota Vios, Toyota buat RAV4, buat Corolla Cross, dia kata, "Alah, boring bentuk kereta macam ni, macam sama je apa semua." Lepas tu bila dah buat kereta macam ni, dia tak beli. Inilah golongan yang kita panggil golongan baik beli. Baik beli tu keluar yang ni, baik beli yang ni. Keluar yang tu, baik beli yang tu. Golongan baik beli sebenarnya dia tidak membeli pun. Yang membeli ni orang yang duduk senyap-senyap je. Yang tu yang dia membeli. Okey.
Terima kasih kerana berjaya menonton video ini sampai habis, dan kepada anda di luar sana yang mungkin baru saja menemui channel Mekanika Malaysia, sudi like, jangan mereka butang subscribe, butang like dan juga butang lonceng. Terima kasih dan Assalamualaikum.